Terima kasih. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu sentiasa memantau sekolah-sekolah di negeri ini supaya mematuhi garis panduan ditetapkan Kementerian Pendidikan KPM susulan cuaca panas ketika ini. Pengarah Pendidikan Negeri Abdul Muingah berkata, setakat ini belum ada laporan mengenai sekolah ditutup dan tiada kes pelajar mengalami strok haba akibat cuaca panas. Jelas beliau, semua sekolah di Terengganu mematuhi peraturan KPM seperti memakai pakaian sukan dan hanya menjalankan aktiviti dalam bangunan bagi menjaga keselamatan dan kesihatan pelajar. Kita sentiasa memantau daripada hari ke hari, memastikan bahawa yang penting keselamatan dan kesihatan murid diutamakan supaya mereka dapat melalui proses pengajaran dan pelajaran dengan selesa dan selamat dan seterusnya dapat ilmu sebagaimana yang telah guru-guru sampaikan, insyaAllah. Kebanyakan ibu bapa atau penjaga juga menyokong ketetapan pemakaian baju sukan sekolah dan tidak melakukan aktiviti luar bilik darjah. Sangat sesuai lah pada musim panas sekarang ni, anak-anak boleh pakai baju sukan sebab mereka lebih bebas dan tidak panas lah dan boleh mengelakkan daripada strok haba. Keadaan cuaca sekarang pun saya sangat sokong lah, macam kita bukanlah hentikan terus, tapi dengan keadaan cuaca sebaiknya kita akan kurangkan sikit outdoor punya aktiviti. Macam saya hari ni pun saya bawa air ke mana-mana saya pergi sebab kita sangat memerlukan air, dan begitu juga kanak-kanak, sebaiknya saya galakkan kita minum air dengan cukup. RM15.5 juta diperuntuk untuk kerja-kerja naik taraf kawasan perindustrian di Gong Medang Besut. Ia meliputi kerja-kerja pemulihan semula penyediaan infrastruktur di kawasan perindustrian berkeluasan 20.9 hektar. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Pemin, Wan Adnan Wan Rahman berkata, kerja-kerja naik taraf bermula sejak akhir Mac lalu. Kawasan perindustrian ini berpotensi menarik pelabur daripada luar negara sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat di negeri ini. Pembangunan semula kawasan perindustrian di Setiaudan Besut turut akan memberi dimensi baru kepada pelabur dan penduduk tempatan. Dan insyaAllah dengan adanya kawasan-kawasan baru sebelah Besut Setiu ni, dia memberi satu dimensi barulah kepada pelabur dan juga kepada penduduk sekitar lah, bila mana ada industri-industri yang bertapak di kawasan-kawasan Setiu dan juga di Besut ni, insyaAllah. Beliau menyatakannya di Kuala Terengganu. Sehingga April lalu, RM26.6 juta nilai perolehan dicatat daripada sasaran RM100 juta sepanjang tahun ini. 2022 merupakan antara tahun terbaik Terengganu Incorporated, sebuah syarikat induk pelaburan milik Kerajaan Terengganu apabila memperoleh pendapatan melebihi RM1.6 bilion. Ke arah itu, Terengganu Incorporated sedang berusaha menerokai ruang baharu berkaitan sumber tenaga diperbaharui dengan mewujudkan ladang solar terbesar di daerah Hulu Terengganu. Presiden dan Pengarah Eksekutif Burhanuddin Helmi Muhammad Elias Harun berkata perkara tersebut masih dalam perbincangan dan akan diumumkan pada suku ketiga nanti. Ketika ini, pihaknya telah memiliki sebuah ladang solar di Kemaman dan sedang dalam perbincangan memperbesarkannya. Selain daripada ladang solar, semua bangunan milik Terengganu Incorporated telah dan akan dilengkapi teknologi solar. Antaranya termasuk bangunan Hotel Primula, Syarikat Air Terengganu, Epic, TDM dan Golden Pharos Berhad. Pemasangan teknologi solar mengurangkan kos elektrik dan membantu menjana pendapatan baru. Banyak kita rasa kalau kata kita pasang solar di bangunan-bangunan kita talking about 30 to 40% decrease in kita punya cost. Tapi yang lebih pentingnya kos kita tidak naik. Kalau kos electricity tarif dinaikkan, kita akan still kekal dengan kos yang lama selama kita ada solar inilah. So insya-Allah. Projek ladang solar di Hulu Terengganu dijangka akan bermula tahun hadapan. Ia akan menjadi antara cabang baharu pendapatan selain sektor utama iaitu perladangan serta sektor minyak dan gas. Sekian sahaja paparan berita dari Terengganu. Kembali semula ke studio. Baik, terima kasih Syidi langsung dari Terengganu.